Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Saya terbaca baru beberapa ketika ini satu titah yang dikeluarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor berkaitan dengan permintaan dan juga titah baginda supaya sebarang perbezaan pendapat antara mufti dan agamawan hanya dibincangkan dalam ruang muzakarah dan tidak dibawa keluar dari ruang perbincangan itu. Baik, pertama kita semua perlu tahu dan jelas bahawa urusan agama itu di bawah setiap negeri dan ianya diletakkan di bawah istana dan bangsawan di dalam negeri-negeri Melayu. Di Malaysia ini berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Namun, apa yang saya ingin tekankan di sini kerana titah ini merujuk secara khusus terhadap satu fatwa yang direview semula berkaitan dengan keputusan muzakarah pada tahun 2020 bagi tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pimpinan Nazim Haqqani yang dahulu telah pun difatwakan sebagai sesat tetapi direview semula sebagai boleh dengan bersyarat. Di sini yang menjadi masalah. Sekiranya titah ini ingin dirujuk kepada kes tersebut kerana Nazim Haqqani melalui tarikatnya Naqsyabandiyah Al-Aliyah adalah sesat. Ini adalah jelas sesat. Ia jelas kesesatannya yang tidak boleh untuk ditutup. Kalau ingin merujuk kepada muzakarah, saya ingin tekankan setelah pemasyhuran apa yang diputuskan melalui muzakarah itu telah pun berlaku satu permintaan tawaran kepada JAKIM dan ahli-ahli muzakarah khususnya kepada pengerusi MKI tersebut yang hari ini merupakan mufti kepada negeri Perak dan timbalan pengurusinya iaitu Dr. Afifi Al-Lakiti untuk hadir dan bertemu dengan pihak yang tidak bersetuju, khususnya daripada negeri Perlis. Namun apa yang berlaku semua senyap sunyi dan perdebatan itu berakhir dengan pertembungan ataupun pertemuan antara Ustaz Salman Ali dan juga Ustaz Engku Fadil. Dan kita meminta kepada Dr. Aiman Al-Akiti untuk bertemu dengan Ustaz Salman dalam perbincangan terbuka tersebut. Namun itu tidak berlaku. Apa yang berlaku? Majlis Fatwa Negeri Perlis meminta kepada wakil-wakil mereka, termasuk yang mendukungnya itu Dr. Aiman Al-Akiti, untuk hadir dalam perbincangan tertutup. Kenapa ia tertutup? Kerana itu adalah dan ianya tidak boleh disebarkan keluar kerana itu adalah antara syarat yang diletakkan oleh pihak yang menyokong dan mendukung penghalalan kepada fatwa tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Baik, kalaulah ianya betul untuk secara muzakarah tertutup, maka kenapa apabila diminta untuk bertemu tidak mahu bertemu? Ini yang saya katakan ini adalah MKI tersebut muzakarah hal ehwal agama kebangsaan bagi urusan hal ehwal Islam yang mana mufti Perak sekarang dan juga timbalannya, saya tak tahu sama dia sudah bekas ataupun masih lagi timbalan MKI, iaitu Dr. Afifi Al-Lakiti. Maka apabila dipanggil, kenapa senyap? Ketika mana diminta untuk bertemu, kenapa anda senyap? Ini masalahnya. Kemudian ianya diminta untuk melalui satu titah diraja yang akhirnya seperti ingin mengikat perbincangan akademik dan ilmiah. Ini tak betul. Perbincangan akademik dan ilmiah Islam ini boleh dilakukan secara terbuka. Masalahnya bukan isu berkaitan dengan muzakarah, pertemuan, tidak. Tetapi kalau masalahnya penggunaan kuasa dan yang kedua adalah perangai yang buruk. Yang itu ada kena mengena dengan perbincangan ilmiah. Agama ini tidak diikat hanya mufti dan agamawan saja perlu tahu. Tetapi ianya juga menyentuh kepada para pengkaji, pelajar pengajian Islam di peringkat universiti. Mereka berhak. Dan ini adalah agama untuk semua. Dan kita perlu benarnya atas hujjah. Kalau katakan ada yang kurang berakhlak, kita ajar supaya lebih berakhlak. Dan ingat, Nazim Haqqani ini, kerana dalam titah tersebut meminta supaya diajar berkaitan dengan adabul ikhtilaf, adab-adab berbeza pandangan. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, isu khilaf ataupun ikhtilaf ini perkara yang merupakan perbezaan yang muktabar. Perbezaan yang memang diraihkan antara mazhab-mazhab sama ada fiqh ataupun akidah. Benda-benda ini mungkin boleh dianggap sebagai benda-benda yang furu'. Kesesatan Nazim Haqqani bukan isu furu'. Saya ulangi, kesesatan Nazim Haqqani bukan isu furu'. Ia, kalau katakan, kononnya kewalian Nazim Haqqani ini sehingga melakukan tugas-tugas Tuhan, ini dah melangkaui isu furu'. Nazim Haqqani mendakwa bahawa diri dia tidak lagi ditulis dosa pahala 40 tahun dah.
Bermaksud dia bebas melakukan apa sahaja ataupun tindakannya tidak boleh dianggap sebagai salah ataupun berdosa. Kerana para malaikat telah pun berhenti menulis dosa dan pahala. Saya nak tanya, mazhab mana, kumpulan Islam yang muktabar mana yang menyatakan ini adalah isu furuk dan ia bukan isu yang kecil? Sebab itu tanggungjawab agamawan ketika mana autoriti agama, majlis-majlis fatwa agama sudah mula menghalalkan benda yang jelas haram, benda yang jelas sesat. Kami bukan berada pada autoriti, maka kami perlu kehadapan mengingatkan masyarakat Islam bahawa ini adalah sesat yang nyata. Ini tidak boleh dihalang oleh sesiapa bangsawan Melayu ke ataupun autoriti agama ke, kerana ia adalah tanggungjawab dan kewajipan yang diletakkan oleh baginda Nabi SAW. Man ra'a minkum munkaran, hadis sahih Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa'in lam yastati' fa bilisani, fa'in lam yastati' fa biqalbi. Dzalika adhaful iman. Siapa di kalangan kamu orang Islam yang melihat kemungkaran, isu kesesatan akidah antara sebesar-besar kemungkaran yang berlaku. Tanggungjawab orang agama menjelaskan bahawa perkara ini salah. Maka anda tidak boleh melarang mana-mana pihak ataupun agamawan kerana ini tanggungjawab yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW yang melampaui otoriti agama, yang melampaui daripada bangsawan-bangsawan Melayu. Seterusnya saya ingin katakan bahawa kekarutan sehingga pada Nazim Haqqani didakwa dan mendakwa bahawa berlakunya perlawanan raksasa. Pergi dan lawan raksasa. Takkan ini jabatan agama, fatwa dan bangsawan Melayu boleh terima sebagai benda yang boleh diterima akal. Takkan sebodoh ini kita. Dan kemudian saya ingin katakan bahawa sekiranya ia muzakarah, Perlis ketika menolak, Jabatan Mufti Perlis ketika menolak perkara ini ataupun tidak bersetuju dengan review terhadap kesesatan Nazim Haqqani dan tarikatnya Naqsyabandiyah Al-Aliyah, mereka panggil. Saya cabar Majlis Fatwa Negeri Selangor, Majlis Fatwa Negeri Sembilan, Majlis Fatwa Negeri Perak, Negeri Pahang. Panggil Ustaz Salman Ali, panggil Dr. Rozaimi Ramli, panggil mereka yang berlawanan dengan fatwa yang anda telah pun bersetuju untuk review. Di dalam majlis anda, secara tertutup ataupun secara terbuka itu lebih baik. Dan saya juga ingin katakan bahawa kerana pihak yang datang ke Perlis itu tadi memohon supaya perbincangan itu secara tertutup, sekiranya ianya ada direkodkan secara lisan, secara verbal ataupun video. Saya cabar kalau anda berani, anda yakin kebenaran tarikat anda, benarkan untuk ianya dipublikasikan secara umum. Kerana ini melibatkan akidah umat Islam. Kerana ada otoriti agama ingin mempertahankannya. Maka, saya nak katakan bahawa adabul ikhtilaf bukan pada benda yang jelas, yang tuntas telah pun salah, telah pun boleh menyebabkan kesyirikan. Sebab itu, saya tidak boleh untuk bersetuju dengan titah ini. Tidak boleh bersetuju dengan arahan ini. Kerana agama ini perlu untuk dilindungi oleh para agamawan. Kerana apa? Kerana itu tanggungjawab yang Nabi SAW berikan kepada kita semua, mereka yang belajar. Saya pelajar agama, saya juga mengajar agama. Mungkin saya bukan tokoh ulama yang besar, tetapi saya ingin mengingatkan kepada bangsawan Melayu, saya ingin mengingatkan kepada otoriti agama, kami tidak akan berdiam diri. Kerana Nabi SAW memberikan tugas kepada kami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra dan At-Tabrani, dan ia dinilai sahih oleh sebahagian oleh muhaddis. Apa kata Nabi dan apa ingatan Nabi? Tanggungjawab pada agamawan. Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu Islam ini akan dibawa oleh para sarjana yang adil dari tiap-tiap generasi. Tugas mereka apa? Akan menafikan segala penyimpangan yang dilakukan oleh golongan melampau, menolak kebohongan pelaku kebatilan dan takwilan orang-orang yang jahil. Kami tak akan diam. Sekiranya ia tidak diperbetulkan, tugas kami sehinggalah kepada akhir hayat, kami perlu mengingatkan. Dan saya ingin ingatkan agamawan-agamawan yang takut untuk berkata benar. Anda akan ditanya, saya akan ditanya, bangsawan Melayu akan ditanya, mufti akan ditanya, otoriti agama akan ditanya. Jangan senyap, kerana kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ianya kita tidak tertakluk kepada mana-mana otoriti, kepada mana-mana bangsawan Melayu. Kita tertakluk kepada Allah dan Rasul bagi menjaga kemurnian dan kesahihan agama ini dan segala kebatilan dan kemungkaran yang berada di mata kita ini. Dan agama ini tidak akan lebih lemah sekiranya kita berada di atas muka bumi dan hidup untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.